tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton apa kita dikejutkan dengan keputusan salah satu ahli UMNO yang digantung, yaitu Adun Rembia baru-baru ini, yang telah menyatakan sah menyertai PAS. Namun persoalan yang bermain di pikiran netizen, terutamanya penyokong UMNO, yang sudah pasti sakit hati dengan keputusan Adun Rembia itu, yang sudah menyertai PAS, namun baru saja diumumkan. Persoalannya, sebelum ini kita ada ingat berkaitan dengan pengumuman daripada UMNO, mana-mana ahli parlimen ataupun wakil rakyat yang menyokong PN akan didenda RM100 juta. Jadi adakah perkara ini berkuat kuasa ataupun bakal dikenakan terhadap Adun Rembia ini yang sudah menyertai PAS? Dan persoalannya, adakah beliau menyesal kerana telah melakukan perbuatan ini, yaitu melompat parti? Orang kata katak politik. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan keputusan ini, berkaitan dengan nasib Jailani di tangan Ketua Menteri Melaka, kata Zahid. Presiden UMNO akhirnya bersuara buka cerita. Presiden UMNO berkata, tindakan diputuskan Ebi Raf Yusof akan dibawa ke peringkat Majlis Kerja tertinggi. Presiden UMNO Zahid Hamidi menyerahkan kepada Ketua Menteri Melaka, Ebi Raf Yusof, untuk menentukan tindakan akan diambil terhadap Adun Rembia yang didakwa menyertai PAS. Zahid berkata, ia termasuk sama ada memecat Muhammad Jailani Khamis daripada UMNO atau kerusi itu perlu dikosongkan bagi memberi laluan kepada PRK. Saya mengadakan perbincangan dengan Ketua Menteri Melaka, Rauf, dan saya serahkan sepenuhnya tindakan kepada beliau selaku pengurus CPN, selaku pengurus CBN, Barisan Nasional Negeri. Tindakan yang diputuskan kita akan bawa kepada Majlis Kerja Tertinggi, katanya ketika ditemui selepas Majlis Pelepasan Peserta Program Inisiatif Malaysia China Institute. Ditanya, adakah tindakan Jailani membuka ruang kepada wakil rakyat BN untuk menarik sokongan terhadap kerajaan atau menyertai parti lain? Zahid yakin tiada Adun atau ahli parlimen gabungan itu akan berpaling pada. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin dalam sidang media di parlimen mengumumkan Jailani menyertai parti itu pada 10 Jun tahun lalu. Maknanya sudah lama menyertai PAS. Taqiyuddin berkata, Jailani yang digantung keahlian daripada UMNO tidak terikat dengan peruntukan anti lompat parti kerana menyertai PAS sebelum akta itu diluluskan di Melaka. Jadi saudara-saudara, kalau beliau sudah menyertai parti PAS pada Jun lalu, bukankah sebelum ini UMNO sudah membuat kenyataan mana-mana wakil rakyat yang berpaling tada perlu dikenakan denda RM100 juta. Persoalan yang seterusnya, adakah Jailani menyesal untuk menyertai PAS kerana beliau akan didenda RM100 juta kalau benar-benar beliau akan terima denda itu? Jadi saudara-saudara, kalau benar UMNO ataupun BN akan denda ahli parlimen ataupun wakil rakyat denda RM100 juta sekiranya menyokong pembangkang ataupun menyokong PN ataupun keluar parti, adakah lebih ramai lagi Adun ataupun MP UMNO BN yang mungkin mempunyai niat yang sama seperti Jailani akhirnya membatalkan niat itu? Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati. Saudara-saudara, ada satu persoalan dan pertanyaan netizen berkaitan dengan siapa
calon Perdana Menteri yang layak untuk gantikan Anwar. Ini karena persediaan, manalah tahu tiba-tiba PHBN akan menang sekali lagi, ataupun PH akan menang sekali lagi, ataupun PN yang akan menang sekali lagi menjadi kerajaan. Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PMX hari ini. Bukan nak kata Anwar akan letak jawatan. Memanglah sah Anwar akan letak jawatan, tetapi bukan masa yang terdekat ini. Namun persoalan berkaitan dengan siapa calon yang layak untuk menggantikan Anwar. Saya ada membuat satu undian tinjauan melalui channel ini dan pasti keputusannya mengejutkan Anda. Walaupun di dalam pilihan undian ini saya tidak meletakkan nama Anwar Ibrahim, namun saya hanya membuat tinjauan. Adakah di antara 4 pilihan undian ini terdapat calon yang lebih layak untuk menggantikan Anwar? Jadi ini hanya tinjauan daripada channel ini. Siapa Perdana Menteri baharu ke-11 bakal angkat sumpah nanti? Atau kekalkan Anwar sebagai PM? Undian pertama, Rafizi, Pakatan Harapan. Undian kedua, Hamzah, Perikatan Nasional. Undian ketiga, Zahid, Barisan Nasional. Dan undian keempat, Muhyiddin, daripada Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara, melalui 4 pilihan undian ini, PN ada 2 wakil di sini yang saya letak, yaitu Muhyiddin dan Hamzah. Dan keputusan majoriti memilih Rafizi daripada Pakatan Harapan untuk menggantikan Anwar. Nampaknya Rafizi mempunyai satu aura yang kuat rasanya untuk menjadi Perdana Menteri. Undian sebanyak 56% untuk Rafizi, dan undian kedua tertinggi Muhyiddin sebanyak 26%. Dan Zahid mengalahkan Hamzah Zainuddin sebanyak 12%, di mana Hamzah hanya mendapat undian 7% melalui undian daripada channel ini. Jadi saudara-saudara, ada juga di dalam ruangan komen menyatakan, saya nak bosku jadi pemimpin kami. Ada yang kata, PMX kekal, PM selepas PRU 16 dan PRU 17. Amin. Wow, ini penyokong untuk Anwar Ibrahim. Ada yang berkata di sini, tak ada satu pun berkaliber. Hanya yang berkaki lebar berkaliber adalah PMX tetap kekal dalam banyak-banyak calon selain bosku Dr. Sam pilihan. Jadi saudara-saudara, menurut Anda, adakah Anda mempunyai calon Perdana Menteri yang bakal menggantikan Anwar, ataupun kekalkan saja PMX? Namun di sini kemenangan juga untuk Anwar karena beliau hari ini sebagai PM. Dan di ruangan komen ada menyatakan PMX kekal PM selepas PRU 16 dan PRU 17. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.